Nampak laptop ah? Laptop jangan nampak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak, okey, di mana yang saya komen lah dalam satu saya punya post berkenaan dengan Kerajaan Aman. Jadi pada malam ni saya buat satu live lah yang bertajuk memperingati saudara Patani. Okey, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah hari ini saya sudah pun menetap di Kedah lah. Berapa orang? Ada berapa orang lah? Okey. Okey, jadi ni pertama kali lah saya live dalam studio dan agak kekok lah. Jadi tuan-tuan bagilah peluang pada saya untuk memperbaiki lah. Untuk makluman semua, sekarang ni saya berada di Titik Gajah lah. InsyaAllah akan jadi tempat kita akan berkumpul lah di masa-masa depan. Okey, jadi seperti mana yang saya katakan bahawa live ataupun tajuk kita pada hari ini adalah memperingati saudara di Patani. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan puan semua, seperti mana kita tahu, kejatuhan Patani pada tahun 1786 merupakan titik tolak yang sangat penting kepada sejarah tanah Melayu secara tidak langsung lah, terutama sekali di kawasan Pantai Timur. Kemudiannya pada tahun 1821 Kedah jatuh ke tangan Siam dan melengkapkan proses siamisasi ya, di sebelah pantai barat dan pantai timur tanah Melayu. Dan mungkin ramai orang daripada negara lain dia tak tahulah, dia tak sedar bahawa kedua-dua negeri iaitu Patani dan Kedah ini adalah satu kawasan penampan, negeri yang menjadi negeri penampan ataupun buffer zone kepada negara Melayu yang lain. Tanpa Patani, Kelantan dan Terengganu termasuk Pahang akan jatuh ke tangan tentera Siam lah. Tanpa negeri Kedah, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan termasuklah Selangor berkemungkinan akan jatuh ke tangan Siam lah. Jadi proses perluasan kuasa yang dibuat oleh Raja Siam daripada tahun 1750-an lagi telah mengubah landscape politik semenanjung tanah Melayu itu sendiri, termasuk di Segenting Kera lah. Okey. Sana sebelum saya nak meneruskan ni untuk sekejap Okey. Saya tidaklah mahu menceritakan tentang sejarah Patani ini secara detail sebab kita ada pencerita sejarah Patani ya, yang dipimpin oleh Ustaz Hasan yang banyak menceritakan tentang sejarah Patani lah. Cuma ada dua perkara lah yang saya nak bawa dan nak utarakan kepada tuan-tuan semua bahawa saya sedang menyiapkan satu buku bertajuk Sejarah Patani. Manuskrip ni saya perolehi daripada Pusat Manuskrip Negara dan sudah siap dirumikan. Ini satu kitab Jawi yang dirumikan lah. Tapi dalam buku ni yang menariknya ialah ia ditulis pada tahun 1772. Cuma yang menjadi misteri 1772 ini ialah buku ini menceritakan tentang Patani sehinggalah 1905, iaitu 4 tahun kemudian berlaku perjanjian Bangkok. Okey, yang kedua, sebelum kita nak pergi ke kita punya sembang santai ni, yang kedua, insyaAllah pada
5, 6 dan 7 hari bulan 6 sepenuh cuti sekolah ni, saya nak buat satu trip ke Patani dan saya sudah berhubung dengan kawan-kawan di sebelah Patani untuk buat satu ziarah di sana lah. Dan kita nak tengok sejarah mereka lah. Selama ni kita hanya baca, dan saya pun selama ni hanya membaca saja, hanya membaca dan tak pernah tengok secara berdepan lah tapak-tapak ataupun tempat-tempat sejarah di Patani. Malah dalam sejarah Patani sendiri pun, kalau kita tengok peristiwa Takbai sekitar tahun 2000 lebih, juga menceritakan tentang bagaimana masyarakat Patani ditindaslah oleh kerajaan Thai. Okay, saya ni apa saya ketak. Saya ketak, saya tak bisa live dalam studio. Duk bisa live letak apa ni kaki kamera handphone tu, saya live terus kan. Tapi saya live macam ni, saya tak bisa lah. Itu macam ketak macam kan. Okay, okay, Patani menurut beberapa kajian ataupun daripada sumber bacaan yang saya buat lama ini, Patani merupakan satu negara lah, satu negeri yang dahulunya sangat terkenal pada zaman para ratu, khususnya pada zaman Ratu Hijau, Ungu, Biru dan Kuning. Dan tidak banyak yang dilihat, ataupun sejarah Patani itu tidak dilihat daripada banyak aspek lah. Cuma bila ada kebangkitan daripada anak-anak muda di Patani, barulah kita di kawasan Alam Melayu ni, khususnya di kawasan negeri yang bersepadan dengan Patani ataupun Siam, memandang ke arah sejarah Patani. Sejarah Patani selalu diingati dengan dua perkara lah, iaitu kejatuhan Patani 1786 dan terpisahnya Patani kepada Siam pada tahun 1909 melalui perjanjian Bangkok. Jadi dan kita kenal masyarakat Patani ni melalui Tom Yam lah, yang dibawa kan, ke Malaysia. Jadi Patani ini dia satu sejarah yang sangat dekat dengan Mari Kedah. Sebagai contohnya, kalau kita baca dalam laporan Van Vliet, iaitu Gubernur VOC yang duduk di Patani, menceritakan bagaimana Sultan Rijaluddin sekitar tahun 1500 lebih lah, Sultan Rijaluddin, maafkan saya, Sultan Rijaluddin 16 lebih lah, kita ingat tarikh yang tepat. Sultan Rijaluddin pernah memberi kata dua kepada Prasat Tong ataupun Raja Siam pada ketika itu, dan melalui dinasti Ayutthaya, mengatakan sekiranya Patani diserang, maka Kedah akan membantu kerajaan Patani. Pada zaman Sultan Rijaluddin ni, ada satu lagi sultan yang dikenali sebagai Sultan Sulaiman Singgora. Ini satu tokoh yang hebat. Kalau kita baca Patani, kita tak boleh tinggal Singgora. Tapi malangnya, selepas kemangkatan Sultan Rijaluddin dan Sultan Sulaiman Singgora, akhirnya menyebabkan Singgora jatuh ke tangan Siam lah. Dan kemudiannya tanpa putus asa, pada tahun 1786, maka jatuhlah Patani kepada Siam, kepada Ayutthaya lah. Okey, pada tahun 1786 tu, pernahlah saya ditanya lah. Dia tanya, abang, kalau betul Kedah ni hubung baik dengan orang-orang Patani, kenapa pada tahun 1786 ketika jatuhnya dalam serangan proses nak menjatuhkan Patani tu, di mana tentera Kedah? Yang ni tuan-tuan kena tengok dalam surat-surat light. Yang ni pun satu buku yang saya sedang tulis dan saya sedang siapkan lah. Jadi dalam buku, dalam surat-surat Francis Light menyebut Sultan Abdullah Mukarram Shah, Sultan Abdullah telah menghantar tuanku sendiri pi bersama anaknya Tunku Pangeran yang kemudiannya menjadi sultan, iaitu Sultan Ahmad Tajuddin, bersama adindanya Tunku Zainuddin yang kemudiannya kita kenali sebagai Sultan Zainuddin II, telah pergi ke Chenak, bersama 10,000 tentera Kedah untuk membantu saudara di Patani.
Tapi pada ketika itu fokus Siam selepas 1786, Siam ni dia jatuh 1776, iaitu pada dalam satu serangan oleh Burma yang menyebabkan kerajaan Ayutthaya ni jatuh. Jadi Rama yang pertama ataupun Tondoang meluaskan kuasa dan cuba mengembalikan kegemilangan Siam. Dan fokus utama dia adalah kawasan-kawasan yang pernah menjadi naungan kepada kerajaan Chakri ataupun Ayutthaya lah. Jadi Sultan Abdullah ni menulis satu surat kepada Francis Light. Francis Light mengatakan adakah tindakan Kedah ini betul. Pasal Kedah masa ni juga dalam dilema, dalam keadaan yang terumbang-ambing disebabkan masalah politik luaran dan dalaman yang berlaku pada ketika itulah. Jadi Francis Light menasihati Sultan Abdullah supaya berpatah balik dan jangan terlibat dalam berperang dengan Patani, yang Siam lah. Okay, oleh itu Sultan Abdullah membuat keputusan untuk berpatah balik lah. Namun masih lagi meninggalkan seramai 1,000 ataupun 2,000 orang Kedah duduk di kawasan Tepar ataupun Cenak tu tadi. Sebab tu ada di Patani ataupun di kawasan sepadan Patani dan Singgora hari ini ada yang masih berdialek Kedah. Tu asal cerita dia tu. Macam mana di belah Patani tu ada satu kawasan, dan Singgora sendiri pun ada yang masih dialek Patani, dialek Kedah. Sebab depa ni tak balik. Orang dulu ni kalau jatuh titah depa tak balik. Dan baki tentera Kedah tu berundurlah balik ke Kedah. Dan ketika dalam keadaan yang terumbang-ambing inilah Francis Light mai pacak bendera Union Jack dan mengisytiharkan bahawa Pulau Pinang adalah milik British. Jadi selepas peristiwa tu kerajaan Patani jatuh, Kedah kehilangan Pulau Pinang. Jadi dia ni orang panggil dia macam lepas angin tersepit lah. Dia orang kata apa, bukan lepas angin tersepit, dia macam mana, opportunist lah. So Francis Light ni adalah seorang opportunist lah. Malah dalam buku Colin McKay, Phuket and the surrounding region, menyebut bahawa Francis Light atau orang yang membekalkan senjata api kepada tentera Siam, malah kepada Kedah dan Patani. Jadi Francis Light ni bukan orang yang kiranya dia tak miskin lah, orang yang kaya, tetapi tidak ramai orang Melayu yang tahu apa kerja Francis Light yang sebenarnya. Yang banyak kita tahu cuma Francis Light ni dia mai rampas Pulau Pinang, dia mai pacak bendera, dan selama hari ni pun kita didoktrin bahawa Francis Light adalah orang yang menemukan Pulau Pinang. Jadi sebab tu penting kajian sejarah dibuat, bukan hanya kepada melihat kepada sejarah pensejarahan sesebuah negeri, tetapi juga kajian berkenaan tokoh-tokoh yang terlibat dalam sesuatu peristiwa tersebutlah. Okey. Saya ni duk kekok ni tak habis, tapi saya cuba lah terbaik noh. Saya minta maaf lah. Okey menurut penulisan banyak pihak lah, khususnya yang mengkaji tentang Patani, percaya bahawa kerajaan Patani ini adalah sebahagian daripada Sriwijaya. Malah dalam beberapa kajian yang dibuat oleh Patrick Sullivan ni antara orang yang menemui lembah bujang lah, mengatakan bahawa ketika selepas jatuhnya Sriwijaya, wujud kerajaan Langkasuka dan Ligor adalah saingan kepada Patani. Sebenarnya Ligor ni daripada dulu ni dia macam duri dalam daging lah, duri dalam daging bagi kerajaan di kawasan Segenting Kerau. Sebab sejak zaman Langkasuka lagi, Ligor ni sentiasa bersaing dengan mana-mana kerajaan sekitar dia lah. Jadi
uh, ada satu manuskrip yang pasukan saya sedang siapkan bertajuk Pergerakan Bangsa Ligor. Jadi dalam insya-Allah lah dalam masa terdekat buku tersebut akan dikeluarkan lah. Ini satu benda yang penting juga kerana cerita berkenaan dengan kerajaan-kerajaan di sini Tingkera ni tidak banyak ditulis dalam bahasa Melayu. Banyak ditulis dalam bahasa Inggeris lah. Dan memandangkan orang kita pun tak banyak minat sejarah. Jadi bila kita tulis dalam bahasa Inggeris pun tambahlah orang tak minat kan. Okey. Menurut buku Sejarah Fatani yang tak ada nama penulis dia, kita tak tahu siapa, saya pun tak tahu. Tapi ada manuskripnya di Pusat Manuskrip Negara. Saya ambil 4 tahun lepas dan baru siap transliterasi. Jadi menyebut bahawa orang-orang Thai selepas menyerang Khmer, kerajaan Khmer, kemudiannya mereka meluaskan kuasa ke Menam Capraya, iaitu di Bangkok, dan menubuhkan kerajaan Ayutthaya. Jadi pada masa ni juga orang-orang Thai telah pun menakluk Nakhon Si Thammarat, ataupun negeri seribu cahaya, negara Dharmaraja. Kalau dalam bahasa Sanskrit disebut sebagai negara Dharmaraja. Kalau dalam bahasa ini kita kenal sebagai Nakhon Sri Thammarat. Tapi kalau orang Melayu dia lebih dikenali sebagai Ligor atau Legok. Kalau orang belah Kedah dia akan sebut Legok. Jadi kalau orang tua-tua dulu hampa sebut Legok, hampa tahu tak mana. Orang lain kalau sebut Legok hampa tak tahu, depa confuse. Depa pun bila kita sebut Nakhon hampa tak tahu. Sebab Siam ni dia ada banyak Nakhon. Dia ada Nakhon Sawan, dia ada Nakhon Si Thammarat, dia ada 2-3 Nakhon lagi lah yang saya pun tak ingat. Okey. Jadi dalam buku Warwood The History of Siam menyebut tentang satu nama iaitu Raja Musika. Raja Musika ni selalu saya duk live saya akan cerita nama ni pasal tidak ada satu kajian khusus berkenaan dengan kerajaan Ligor. Malah tidak ada satu usaha untuk menterjemah Pong Sawadan. Pong Sawadan ni maksud dia hikayat lah. Dia ada Pong Sawadan Cerai Buri Kedah lah, Pong Sawadan Ligor, Pong Sawadan Songkla, Pong Sawadan Patani, Pong Sawadan Chaya, Pong Sawadan Krabi. Jadi setiap negeri yang ada di Sungai Tingkera tu dia ada hikayat dia yang tersendiri, tetapi bukan ditulis oleh orang kita, tapi ditulis oleh orang Siam lah, ataupun orang Thai. Walau macam mana pun kita tak boleh tolak karya-karya ni sebab bukan semuanya salah. Sebab depa ni menulis menerusi kacamata depa sebagai orang tempatan. Macam kita lah, kita cerita saya negeri kita mesti cerita bagus. Sama juga dengan depa. Jadi bagus depa tu mungkin salah bagi kita. Jadi kita kena terima benda tu lah. Jadi Pong Sawadan ni juga penting. Yang ni saya sedang berusaha lah, insyaAllah. Saya pun baru start bekerjasama dengan anak-anak muda ni, adik-adik saya ni. Dan insyaAllah lah dalam masa setahun 2 ni, selepas karya-karya dalam Jawi disiapkan, saya akan bergerak untuk cari penterjemah daripada Siam sendiri lah, khususnya orang Patani. Ini tujuan saya nak pergi ke Patani pada 5, 6, 7 hari bulan 6 adalah untuk berkenalan. Lepas tu kita nak buat satu jalinan kerjasama. Dan saya merancang untuk cuba menyelongkar manuskrip Patani yang mungkin tersimpan, yang tak dikeluarkan lah. InsyaAllah doa-doakanlah supaya hubungan ni kembali terjalin. Jadi kalau ada siapa-siapa nak ikut, boleh bagi tahu saya, boleh komen, tinggalkan nombor telefon, nanti kita akan berhubung lah. Okey. Kita cerita cara umum lah, no. Kita cerita live dalam masa sejam, dan kalau ada soalan insyaAllah saya akan cuba jawab lah. Okey. Patani juga terkenal dengan satu tempat bernama Kota Maligai lah. Dan
secara umumnya nama Patani ini diambil lah. Ini pandangan orang Patani menyebut bahawa kerajaan Patani ataupun nama negeri Patani itu diambil daripada sebenar satu kampung iaitu yang bernama Tani. Seorang nelayan yang bernama Tani yang membuka kampung dan kemudiannya kampung itu maju, maka dikenal lah kampungan tu mula orang kata apa mula maju, maka tertubuhlah sebuah negeri yang dinamakan sebagai negeri Patani. Ini pandangan yang sentiasa berlegar di kalangan masyarakat Patani itu sendirilah. Jadi benda ni tidak ada satu bantahan ataupun tidak ada empirical data ataupun tidak ada satu kajian yang cuba menolak pandangan tersebut lah. Jadi bab nama ni memang renyah. Macam Kedah Zamin Turan. Kedah Zamin Turan disebut dalam Hikayat Merumah Wangsa. Siapa pun tak tahu Zamin Turan. Apa maksud Zamin Turan? Jadi dalam buku saya yang saya buat tu, Misteri Raja Besiung tu, Zamin Turan ni barulah saya jumpa bahawa Zamin Turan tu bermaksud hutan tebal. Jadi Kedah ni, negeri Kedah negeri yang berhutan tebal. Sebab negeri dulu ni hutan tebal. Itulah maksud Zamin Turan. Saya pun baru tahu masa tu lah buat research kan. Kalau tak buat research sampai kelar saya tak tahu kan. Tu ingat nama Parsi lah, Turan tu ingat Turin di Itali tu kan. Kait kan saya selalu sebut. Kedah ni dia ada kait dengan Iskandar Zulkarnain. Okey. Jadi macam itulah sikit sebanyak. Okey. Jadi dalam buku sejarah Patani ni juga disebut laluan utama di Patani itu bernama Sungai Kresik. Jadi di Sungai Kresik ni lah dibina sebuah masjid yang kita kenal sebagai Masjid Kresik. Disempurna dengan nama sungai itu, maka dibina sebuah masjid bernama Masjid Kresik. Masjid itu pun mempunyai sejarah yang sangat panjang. Satu saksi hidup, saksi mati lah. Saksi hidup orang cakap kan. Satu saksi mati, saksi bisu yang melihat jatuh bangunnya Patani. Dan banyak peristiwa-peristiwa penindasan berlaku di Patani, di kawasan masjid tersebut lah. Jadi insyaAllah saya pun nak pergi. Saya sangat teringin nak pergi dan memang saya akan pergi pada 5, 6, 7 ni lah, insyaAllah. Bulan 6. Okay. Panjang juga ni. Okay, buku-buku yang berkaitan dengan Patani ni di Malaysia yang pernah diterbitkan, saya ingatlah sejarah Patani yang diterbitkan oleh Muhammad Syahrir. Kemudian Hikayat Patani oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kemudian History of Patani A.T.U. Setakat yang lepas tu Ibrahim Syukri, The History of Patani. Saya pun baru beli. Saya cari lama sungguh, saya cari 6 tahun lebih. Lalah belik nak jadi cerita rezeki saya. Saya beli kat satu orang ni, harga dia RM200. Saya ni masalah saya buku saya nak baca tu mahal-mahal. Kan? Dan buku yang keluar baru ni saya beli juga. Cuma biasa kita nak buat research, buku-buku ni banyak dah tak ada. Jadi nak tak nak sebab yalah tak kalau kita pinjam ni berapa lama je kan. Lepas tu nak kena hantar, nak kena renew, jadi leceh. So, jadi saya belilah. Okey. Jadi Patani juga disebut mempunyai satu hubungan dengan Melaka. Perkara ni disebut dalam Tawarikh Raja Kota yang turut diterbitkan oleh Puan Muhammad Syahrir, yang menyebut macam mana ada perhubungan di antara Patani dengan Melaka. Yang saya ingat dalam penulisan Muhammad Syahrir mengatakan bahawa Raja Siam telah memerintahkan Raja Patani untuk menyerang Melaka. Tapi Raja Patani ni dia dolak dalih, dia tak mau, dia pergi sekerat betul dia patah balik. Jadi yang mai kemudian tu tentera Siam. Sebab tu ada dalam Salatus Salatin menyebut tentang serangan Siam di Batu Pahat. Yang tarikhnya saya pun dah tak ingat. Okey. Tak apa bab bendera tu. Bab bendera tu tak apa. Dia tak lekat. Okey.
Kemudian peristiwa Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah yang cuba membunuh Raja Ayutthaya tapi akhirnya tak berjaya lah. Cerita ni juga disebut dalam Hikayat Seri Kelantan. Jadi Kelantan dengan Patani ni ada satu hubungan yang sangat dekat. Tetapi bagi saya lah sebagai orang Kedah, saya rasa macam negeri Kedah ni, saya lah terutamanya, terhutang budi jugalah dengan orang Patani. Tanpa Patani, mungkin Kedah jatuh lebih awal. Sebab kalau ikutkan Patani dengan Kedah ni bukan jauh mana pun. Kalau kita ambil sejarah yang lama, hadnya itu had Kedah, sampai ke Setui, malah ada sampai ke Terang, ataupun kita kenali sebagai Panga, atau lebih tinggi lagi pergi sampai ke Phuket. Jadi kalau Phuket tu macam peta yang saya buat dalam saya punya page tu, maknanya Kedah dengan Patani sebelah-sebelah lah. Hanya dipisahkan dengan bukit apa saya tengok, Bukit Perak apa nama tempat tu, bukit tu. Sempadan dia. Apa dah? Natawi. Saya pun tak ingat, tapi memang ada sebut lah. Bukit tu lah yang menjadi sempadan di antara Kedah dengan Patani. Okey. Okey. Kemudian Sultan Bahadur Shah, selepas mangkatnya banyaklah raja-raja Patani ini, kemudian timbul nama Sultan Bahadur Shah, meninggalkan 3 orang puteri yang bernama Ratu Hijau, Ratu Biru dan Ratu Ungu. Jadi zaman kegemilangan Patani ini bermula lah, zaman-zaman kemuncak. Dan pada zaman ratu-ratu inilah keluar 3 biji Maryam, yang bernama Mahalela, Seri Patani dan Seri Negara, yang telah menakutkan Siam. Sebab dah tembok tu boleh mati ramai lah nak cerita. Dan akibatnya Siam ni tak serang lama lah, sebab takutkan kepada Maryam tersebut. Salah satu faktor kejatuhan Patani, saya tak pastilah sama ada benda ni diceritakan kepada umum ataupun pernah di-share oleh mana-mana ahli pengkaji sejarah Patani. Tetapi yang saya ingat, masa zaman Sultan Muhammad Patani ini, dia sebenarnya kerabat Kelantan. Kerabat Kelantan yang diangkat menjadi raja ataupun menjadi sultan kepada Patani. Jadi ditanya kepada Sultan Muhammad, ni sejarah, hampa jangan ambil hati. Kita cerita sejarah, kita tidak boleh, sejarah ni kita tak boleh nak cerita seronok. Kalau tak, kita sampai bila-bila pun kita tak akan belajar sejarah. Kalau nak seronok, pergi benda lain. Sejarah ni benda sikit hati, benda yang kecewa, benda yang sedih. Jadi ditanya kepada Sultan Muhammad, wahai tuanku, tak mahukah tuanku cuba-cuba periksa, cuba cek, cuba try tembak, tengok Maryam ni sama ada berfungsi atau tidak. Jadi kata Sultan Muhammad, sebab mereka dengar dah kata Siam nak main serang. Jadi Sultan Muhammad kata, cukup kalau kita buat keluar saja, muncung Maryam ni, Siam akan lari. Sebenarnya Siam dah letak orang, nama dia Paya Dicu, Awang Dicu. Tapi Dicu lah. Ada banyak nama, tapi yang Dicu tu memang tak boleh tinggal. So Dicu ni lah yang menjadi spy, dan dia identik sebagai pembesak kepada kerajaan Patani lah. Jadi Paya Dicu ke Awang Dicu ni lah yang bocor rahsia. Dia kata Maryam ni dah sekung. Orang Kedah kata sekung lah, dah tak boleh pakai dah. Sebab dia pun tak bisa tembak lama. Sebab selepas Ratu Ungu kuning tu, lebih kurang 70-80 tahun jugalah Patani ni, Siam Patani tidak diserang. Tapi menurut beberapa kajian, sebelum Siam nak serang tu pun mereka pun ketak juga, kan? Mereka pun takut juga dengan kedudukan Patani. Tapi sebab ada spy, maka setelah dibuat laporan apa semua, maka diseranglah Patani dalam keadaan tidak bersedia. Seperti mana yang yang ditulis dalam sejarah lah, akhirnya jatuhlah Patani. Yang kita duk tengok cerita Queen of Lanka Suka tu cerita yang zaman gemilang dia.
bukan zaman kejatuhan. Yang zaman kejatuhan ni orang tak cerita. Sebab ia adalah satu peristiwa yang menyayat hati, yang akan menimbulkan satu kemarahan lah kepada masyarakat Patani. Sebab sejarah ni dia sentiasa membakar semangat. Orang-orang yang bercerita tentang sejarah, buku-buku sejarah, adalah bara-bara api yang tunggu masa untuk meletus menjadi satu api yang besar. Jadi subjek sejarah ni subjek yang tak disukai oleh orang politik. Sebab tu orang politik ni kalau kita pergi sembang sejarah, memang mereka tak suka. Pasal sejarah menceritakan kebenaran, politik menceritakan sebaliknya. Bukan saya seorang anti politik. Kita hidup dalam keadaan politik kepartian ni, kita kena terima lah hakikat. So apa benda pun dia ada pro dan kontra. Okey. Ya. Okey. Dipercayai dinasti pertama Patani digelarkan sebagai dinasti Mahawangsa dan jatuh pada tahun 1688 lah. Ini yang depa, sebab tu bila kita cerita pasal hikayat Meru Mahawangsa ataupun Langkah Suka, selalu ada pendapat mengatakan bahawa Langkah Suka ni adalah Patani. Ini kalau kita baca dalam, kalau hampa baca buku Zamri Malik, saya tak ingat lah tajuk, tapi Socio Tradisional saya tak ingat lah, terbitan Persatuan Sejarah Malaysia. Zamri Malik ni orang yang banyak mengkaji tentang Patani. Malah dia pun keturunan Patani, duduk di Batu Kurau. Dah tua dah dia pun, dah pencin lah kot. Jadi dalam penulisan tersebut dia kata Langkah Suka bermula di Kedah dan berakhir di Patani. Jadi ini kata Zamri Malik dan saya pun bersetuju. Sebab kalau kita baca dalam catatan Liang tahun 508 masih ada dihantar satu utusan daripada Langkah Suka, dihantar ke China dan menyatakan bahawa mereka ni pada kerajaan Langkah Suka. Jadi berdasarkan hikayat-hikayat yang ada, kalau kita tengok daripada segi umur, daripada segi jalan cerita, hikayat Patani lebih muda daripada hikayat Meru Mahawangsa. Bagi contohnya, dalam banyak-banyak hikayat Melayu, hanya hikayat Meru Mahawangsa saja yang menyebut tentang kelahiran dan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikayat Meru Mahawangsa saja yang sebut, hikayat lain tak ada. Daripada situ kita boleh fikirlah kan, kalau orang tersebut 800, macam mana dia nak cerita? Bukan tak boleh cerita, tapi zaman dulu dengan keadaan terhadnya ilmu tu, bukan senang nak menulis satu hikayat. Tapi dalam banyak-banyak hikayat yang saya baca, hikayat Meru Mahawangsa lah yang sebut tentang dua perkara ini. Daripada situlah kita nampak bahawa hikayat Meru Mahawangsa ni satu hikayat lebih tua. Hikayat Patani dia bermula dengan pembukaan Patani pada sekitar abad ke-15, tahun 1400 lebih kurang macam tu lah. Jadi kita boleh nampak kat situ ada beza. Okey. Okey dia panjang cerita ni, kalau nak syarah ni, kalau cara cerita lagu ni seminggu tak habis tak. Okey, tapi yang menarik dalam sejarah Patani, manuskrip yang saya jumpa ni lah, menyebut bahawa bercerita tentang hubungan Patani dengan Belanda pada tahun 1641 ketika Melaka diserang ataupun dijajah oleh Belanda. Maka sudah ada perhubungan di antara Belanda dengan Patani sebelum tu lagi. Jadi dalam rekod-rekod Belanda memang ada sebut, khususnya seperti antaranya ialah Dutch Register yang menyebut tentang kepentingan Patani kepada Belanda sebagai satu pusat biji timah yang penting di sebelah
pantai timur ataupun di sebelah Laut Cina Selatan lah. Tapi saya pun tak mengkaji Patani. Saya hanya membaca sepintas lalu saja. Cuma dalam satu video lama saya, hubungan Kedah Perancis, hampa boleh cari dalam YouTube saya, MHR, huruf besar semua lah, MHR tu semua huruf besar, hampa cari. Ataupun hampa boleh tengok dekat page ni, saya ada pin saya punya link YouTube tu, hampa boleh carilah hubungan Kedah Perancis. Pada tahun 1620, sekitar 1620-1621, bukan dipercayai lah, memang Ratu Hijau menghantar 2,000 askar Patani untuk membantu Kedah melawan Aceh. Kalau kita baca dari side Aceh pula, Aceh kata mereka dah tawan Patani. Malah Aceh menjadi satu kerajaan yang digeruni sekitar abad ke-17. Ini pun nak kena tengok. Dia biasalah dakwa-dakwi ni, masing-masing claim. Okey. Bernie Papers, Henry Bernie Papers. Bernie Papers ni pula dia banyak berkait dengan cerita Pam Subsi. Jadi Henry Bernie mengatakan bahawa bukanlah Patani yang menghantar bantuan kepada Kedah, tetapi Siam. Mereka pusing fakta. Yang ni dalam buku Augustine de Bellew, insya-Allah akan keluar pada bulan 7. Ini buku saya juga. Sampai orang tanya, abang macam mana abang boleh tulis buku banyak-banyak ni? Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu saya tulis buku macam mana. Saya pakai tulis je. Lepas tu saya akan tak untuk semakkan dan sebagainya lah. Okay. Daripada situ barulah saya tahu bahawa British ni tak semua kita boleh percaya rekod-rekod British. Sebab dia akan manipulate. Dia akan cuba menghapuskan sejarah negara Melayu. Dia ada cerita, contoh dia cerita saya Petani, dia cerita saya Kedah, dia cerita saya Perak, dia cerita saya Phuket ataupun Jung Salang. Tetapi biasanya dia akan bias. Dia akan mengaburkan sejarah tu. Jadi nasib baik ada sumber Belanda. Belanda ni dia, selalu saya kata Belanda ni dia agak jujur dan dia berterus terang dengan apa yang dia tulis lah. Okey. Jadi selepas peristiwa yang berlaku di antara Patani dengan Belanda, kemudian antara Kedah dengan Perancis dan sebagainya itu, masa tahun 1700 ni, zaman-zaman yang berantakan di Patani, khususnya apabila berlaku perselisihan di antara Kelantan dengan Terengganu. Terengganu dengan Kelantan ni, orang kalau kita cerita, orang Kelantan marah lah. Sebab dia kata yang menubuhkan ataupun yang menjadi raja-raja kepada Patani adalah daripada Kelantan, dinasti Kelantan. Tetapi pada satu zaman, menurut karya-karya daripada Terengganu, dia mengatakan bahawa Kelantan tu adalah hak milik Terengganu. Jadi orang Kelantan marah lah. Orang Kelantan kata kami dah ada sebelum ada Terengganu. Terengganu tak ada, hampa tu kami punya. Ia berlaku perselisihan sebab ada satu zaman tu dia kita kenali sebagai zaman Patani Besar. Zaman Patani Besar ni zaman menggabungkan tiga negeri lah, Patani, Kelantan dan Terengganu. Okey, jadi pada masa ni lah berlaku konflik dalaman lah. Apabila perpecahan tu berlaku, kemudian perkahwinan di antara Ratu Kuning dengan kerabat Johor. Saya tak ingatlah nama raja tu. Dan Ratu Kuning ni akhirnya Frah kecewa lah pasal perkahwinan dia gagal. Akibatnya dia ialah dia raja. Bila raja ni dia duk buat perah lagu tu, negeri goyang lah kan, negeri akan terumbang-ambing dan menyebabkan berlaku kelemahan. Daripada situlah, selepas matinya atau pemangkatnya Ratu Kuning, maka diangkat waris-waris daripada Kelantan naik sebagai raja-raja di Patani. Okey. Saya kena cepat sikit. Ni cerita saya Ratu Kuning.
Au payah dicau, au payah dicu nama dia. Yang kata saya kata belok tu, au payah dicu, ataupun ada orang tulis sebagai au payah dicu, ataupun disebut awang dicu, yang membuka lah, membuka jalan untuk Raja Siam menyerang Patani. Kalau ada soalan boleh tanyalah, saya akan cubalah yang lebih baiklah untuk menjawab soalan. Sebab saya pun bukanlah pakar dalam sejarah Patani. Cuma dalam nak menceritakan tentang sejarah ni, saya lebih kepada nak supaya kita kenang. Sungguhnya macam saya kata dalam live saya dengan Haji Zainal, masa saya pergi Setui, Haji Amin kata, awak orang Kedah tak ingat kat kami. Hampa pergi Krabi, hampa lalu je, hampa tak singgah pun tengok kami. Jadi macam tu juga kita dengan Patani. Sebab mungkin kita baca Patani di sebelah pantai timur, jadi kita rasa macam tak ada hubungan dengan mereka. Tapi daripada sejarahnya, sebab saya pun faham bahawa tak ada satu kajian yang menerangkan tentang hubungan di antara Kedah dengan Patani. Tetapi di Kedah ni ada waris-waris Patani, ada waris-waris daripada Songkla, kerajaan Singgora. Saya kenal waris-waris ni, waris Sultan Sulaiman, waris yang sentiasa memperingati Sultan Sulaiman Singgora sebagai satu sultan yang berjaya menyekat kemarahan Patani, menyekat kemarahan Siam. Jadi kita kena, orang kata apa, cubit paha kanan, paha kiri terasa. Saya macam tu lah. Jadi saya rasa terpanggil lah untuk bercerita tentang perkara ni lah. Okay, ni saya skip lah no. Saya akan cerita sebuah sikit lah. Okay, Alexander Hamilton mengatakan Patani. Alexander Hamilton ni dia mai 1580 lebih. Yang ni cerita zaman Patani besar. Mengatakan bahawa Patani mempunyai 42 jajahan takluk, termasuklah negeri Kelantan dan Patani. 42 takluk ni maknanya 42, ada kata daerah, ada kata kerajaan. Sebab di Patani dia ada kerajaan-kerajaan kecil yang akhirnya ditakluki ataupun bersekutulah dan membentuk satu kerajaan dikenali sebagai Kerajaan Patani Besar. Okey. Yang ni yang bercerita perkahwinan dengan Raja Johor tu lah. Anak Raja Johor berkahwin dengan Raja Patani, kemudian negeri Patani pun diserahkan kepada Johor sebagai hadiah perkahwinan. Terengganu ni diserahkan kepada Johor sebagai hadiah perkahwinan. Sebab tu dia ada konflik pula dekat situ di antara Kelantan dengan Terengganu. Okey, di Patani ada dua kuala, iaitu Kuala Patani dan Kuala Bekah. Kuala Bekah ni kalau dalam sejarah memang terkenal sebagai sebuah pelabuhan. Malah yang duk cerita dalam Queen of Langkasuka, peristiwa tu berlaku di Kuala Bekah. Macam mana kapal-kapal masuk. Kira Kuala Bekah ni sangat maju. Dan kemajuan yang diperolehi oleh Patani ni menimbulkan rasa tak puas hati kepada Raja Siam. Biasalah dulu dengan cara perang lah. Jadi the fittest win, ataupun yang paling kuat akan berjaya. Okey, Bandar Patani dipanggil Kota Kedai. Ini satu benda yang menarik lah. Ini saya cerita ni berdasarkan teks. InsyaAllah pada 5, 6, 7 saya kena sebut banyak kali kan, takut ada kawan-kawan yang terlepas. Pada 5, 6 hari 7 bulan 6 bersempena cuti sekolah. 6 hari bulan tu kita ada cuti birthday Agung 6 hari bulan tu. Jadi yang mana duduk di belah cuti hari Ahad untunglah, hampa ambil cuti sehari, hari Selasa. Yang duduk di belah Kedah ni ambil cuti hari Jumaat Sabtu, dia kena cuti 2 hari. Tapi pentinglah saya kata tujuan adalah untuk kita nak mempereratkan kembali
Dan saya pun cerita perang Mitsubishi ini dah sampai di Patani. Dan masa saya buat sambutan 199 tahun memperingati perang Mitsubishi, termasuklah 200 tahun perang Mitsubishi. Semua 200 tahun tu saya tak buat DP, saya tak flash mob DP remote rekam tu. Masa 199 tahun tu saya minta supaya semua orang yang follow saya dekat page untuk kibar bendera. Dan masa tu saya mendapat berita khabar, dan malah ada yang PM saya dekat page, di Patani sendiri, khususnya di Kuala Bekah tu, Panji Rimau ni naik, tapi dia pun lukis cara mereka lah, bendera merah tu naik sampailah ke Johor. Jadi kebangkitan tu sudah berlaku. Jadi tapi Patani dia lebih advance. Depa belarok. Depa belarok gajah. Kita di Kedah ni bila nak buat saya duk kata dalam live dengan Haji Dana, saya kata tahun ni saya akan buat gila-gila. Tahun ni saya akan buat lah. Saya kata kat mereka lah, kat pak-pak menekan kat sini, saya kata kalau tak ada siapa, kalau dah saya ajak tak ada siapa nak join, saya sorang-sorang pun tak apa. Tahun ni insyaAllah, saya kata insyaAllah dengan izin Allah jugalah. Saya cakap lah saya akan belarok sorang-sorang. Orang nak kata saya gila ke pakai baju busana, saya pakai baju busana, baju kita ni, baju busana Melayu ni, saya akan bawa pagi ni lah. Saya nak berjalan daripada Tok Pasai tu sampai pintu Kuala Kedah. Orang nak kata saya apa pun tak tahu saya tu kan, nak muka tebal ke apa, tak apalah. Tapi kalau nak belarok apa hang malu, Tok nenek kita mati kot kan, jihad fisabilillah, apalah sangat bawa bendera panji berjalan belarok kan. Jadi pada kawan-kawan yang menonton pada malam ni, saya suruh supaya bersiap sedia. Kut-kut lah nak bersama saya. Kalau tak mau pun tak apa, saya tak paksa. Saya buat semua ni pasal Tok nenek saya, Tok nenek kita semua. Okey. Okey. Kemudiannya masuk tahun 1000 okey, 1779. Okey ya. Dalam buku saya yang Gajah Putih di Bumi Goroda, dalam bab Patani, ada saya cerita tentang Sultan Muhammad ni lah. Sebenarnya macam saya kata tadi, pembesar-pembesar di Patani dah bagi hint dekat Sultan Muhammad bahawa akan berlaku serangan oleh Raja Siam, sebab Raja Siam dah banyak kali hentak utusan bagi amaran. Tapi Sultan Muhammad tidak sedikit pun merasa curiga, kerana dia yakin bahawa Siam tidak akan menyerang Patani. Okay. Dalam serangan tersebut, dalam serangan 1786 tu, dianggarkan 90,000 orang Melayu Patani melarikan diri ke negara Melayu. Masa ni Sultan Abdullah sudah diberi amaran oleh Raja Siam, termasuklah Sultan Kelantan dan Sultan Terengganu diberi amaran supaya tidak melindungi orang Patani. Dan sekiranya didapati, maknanya Raja Siam ni akan serang lah. Dia serang tu bukan apa, pasal dia nak buru orang Patani, kalau boleh nak cantai abang Pabih. Sebab 90,000 ni berapa batalion tentera ni, yang mungkin akan menimbulkan masalah kepada Siam di kemudian hari. Jadi Sultan Abdullah ni, ada satu penulisan, ingat saya rasa Ismail Saleh kot, menyebut bahawa Sultan Abdullah ni pun dia pening dah. Dia kata nak buat macam mana ni dengan orang Patani punya ramai-ramai Kedah ni.
khususnya di kawasan sepadan. Kita tahu hari ni orang Patani paling banyak di Kedah ni duduk di kawasan Sik, kawasan Kuala Nerang, Pokok Senor, dan kalau di Perak tu di kawasan Batu Kurau. Ni kawasan-kawasan utama lah orang Patani. Jadi Sultan Kedah ni duduk serabut dah, tak tahu nak buat macam mana. Malah ada yang mengatakan bahawa Sultan Abdullah membuat keputusan supaya berbincang lah. Tetapi ada juga pembesar-besar dia kata untunglah Kedah, pasal Kedah dah ada lebih kurang 30 hingga 40 ribu orang Patani yang mai duduk di Kedah. Jadi kalaulah kita bergabung dengan Patani, tentera Patani, orang-orang Patani ni, katalah Kedah ada 10 ribu tentera, Patani dah ada 40 ribu. Daripada 40 ribu tu kita kata 20 ribu. So ada 30 ribu orang yang nak lawan ni. Tapi Ustaz Abdullah kata Siam ni dia akan main macam ombak. Dia pukul satu, tapi dia main pulak satu. Jadi berapa lama tempoh yang nak diperlukan untuk bertahan daripada serangan ni? Sebab beza Patani dengan Kedah, wallahu a'lam bisawab, wallahu a'lam bisawab. Tapi pada pandangan saya lah, masa tu tidak ada seruan jihad. Macam Kedah kita ada seruan jihad, jadi semua orang Melayu mai. Sebab tu kita boleh menang. Kalau tak ada orang Melayu ni, memang Kedah ni dah lama dah duduk jadi sebahagian Siam Patani. Tapi di Patani, setahu saya, setakat saya baca lah, mungkin ada jawapan daripada kawan-kawan yang mungkin mendengar daripada Ustaz Hasan sendiri. InsyaAllah saya akan jumpa Ustaz Hasan. Saya dah maklum pada Ustaz Hasan, saya nak jumpa dengan dia. Dia kata tak apa Mai, kalau dia tak ada pada tarikh tu, mungkin dia kata mungkin nak jadi apa-apa kecemasan, dia akan tak kawan dia selalu dia duduk live tu. Jadi di Patani ni tidak ada satu seruan yang, ataupun tidak ada negeri Melayu lain yang mai tolong orang Patani semasa peristiwa yang berlaku di Patani itulah. Sebab tu bila jatuhnya Patani 1786, pada tahun 1800, apabila dipecahkan sekitar 1802-1803 tu, Patani dipecah kepada 3 bahagian, kemudian kepada 5 dan kepada 7 bahagian. Yang hari ni saya tahu 7 lah. Sebab dalam tahun 1839 Patani dipecahkan kepada 7 bahagian. Apa tujuan untuk pecahkan 7 bahagian ni? Adalah untuk melemahkan orang Patani daripada bersatu. Macam tu juga Kedah. Jadi apa yang berlaku di Patani itu telah di-apply ataupun telah diimplementasi ataupun telah diguna pakai di Kedah. Di Kedah, dan Kedah dipecahkan kepada 4 bahagian. Maknanya 4 raja. Bila 4 raja ni dia macam cakap kepala, dia tak mau satu hati lah. Raja ni kata tak apalah, kita sokong Siam. Raja ni kata kita kena lawan. Sama juga di Patani, ada satu peristiwa, daripada 7 raja ni 4 telah memilih untuk berperang, 3 memilih untuk menyokong Siam. Yang ni yang berlaku kepada Patani, yang menyebabkan sampai hari ni Patani tak boleh nak menang, sebab tidak ada penyatuan di kalangan orang-orang Patani itu sendirilah. Bukan kata orang Patani itu sendiri, malah tapi gubernur-gubernur atau raja-raja yang dilantik dalam 7 muang ni. Okey. Pada tahun 1791, Tengku Lamidin, selalu orang cerita nama dia, Tengku Lamidin telah memberontak, telah melakukan penentangan dan dibantu oleh Syekh Abdul Kamal Al-Makki. Tapi penentangan tu gagal. Okey. Kemudiannya pada tahun 1808, Datuk Pengkalan dilantik sebagai Raja Patani, yang kemudiannya 1808 bangkit melakukan penentangan terhadap pemerintah Singgora. Sebab masa ni Patani diletakkan di bawah jagaan Singgora
yang diketuai oleh seorang Cina yang bernama Nai Kuan Sai. Kemudian Nai Kuan Sai ni digantikan oleh Nai Pai, seorang Cina jugalah, yang saya kata daripada keluarga Yang, Y-I-A-N-G, Yang. Jadi tahun 1800 ni warlord ataupun raja-raja di Sekitar Kera ni adalah Cina. Selalu saya kata cerita Perang Kedah Siam ni kan tak lawan Siam, tak lawan Cina. Mula-mula saya kata tu takut juga. Banyak orang tak boleh terima, orang kata saya resis dan sebagainya. Saya kata saya bukan cerita resis, saya bukan nak resis, tapi itulah hakikat dia yang berlaku. Malah ada satu buku, The Chinese in Thailand, The Chinese in Thailand, yang menceritakan tokoh-tokoh daripada orang-orang Cina sendiri. Malah disebut dalam buku tu, disulis oleh orang Siam sendirilah, sebut bahawa keluarga Yang ni memang menjadi gubernur ataupun raja di Singgoro. Termasuklah di Ligok, tapi Ligok ni tak diketahui nama. Yang kita tahu anak dia adalah Pra Pak Di Borirak dengan Paya Sanukton. Tapi nama dia, nama batang tubuh dia tu kita tak tahu, tak disebut. Yang kita tahu tu Paya Sanukton tu gelaran. Macam Sultan Kedah lah, Chow Praya Rama Pakdi Seri Sultan Muhammad, tu gelaran dia. Nama tu kita tak tahu. Rupanya Cina. Itu tak apa, itu kita cerita lain, satu hari nantilah. Kalau hampa nak tahu basic-basic cerita Cina ni, saya ada tulis buku Tanah Baru Negara Selatan. Kalau hampa nak tahulah. Okey. Untuk melemahkan penyatuan bangsa Patani, pada tahun 1808, ini saya sebut dipecahkan kepada 5 negeri, iaitu Patani, Teluban, Nongcik, kepada 7. Patani, Teluban, Nongcik, Yala, Yaring, Legeh dan Reman. Dulu saya confuse, saya tanya Yaring tu kat mana? Orang Patani kata Jambu. Yaring tu apa? Jering. Jering tu apa? Jering tu jambu. Dia kata jering jambu. Macam mana ni? Rupanya untuk menghapuskan sejarah jambu, negeri jambu ditukar kepada negeri jering. Tapi tempat yang sama lah, jambu dengan jering. Lebih kurang lagu tu lah. Okey. Sepanjang tempoh 1808, 1830, keadaan Patani dah tenang. Dah tak ada siapa dah. Patani dah tak ada fighter, dah tak ada pahlawan yang nak berjuang. Sehinggalah munculnya Tunku Kudin. Tunku Kudin, penentangan Tunku Kudin pada tahun 1831 di Kedah telah mengejutkan seluruh negeri-negeri Melayu. Selama hari ni mereka ingat negeri Kedah ni habis dah, tak boleh buat apa dah. Sebab dalam period 1830 tu, 1825 sampai 1831, kita ada perang Nanning, kita ada perang Lukut, kita ada perang apa lagi saya tak ingat. Perang Kelang tu kemudian, saya tak ingatlah perang apa. Di Perak pun ada konflik, di Negeri Sembilan pun ada konflik. Jadi period 18 apa tadi saya sebut tadi tu, zaman tu adalah zaman yang semua negeri Melayu di tanah Melayu kucak-kacir. Dia macam ada satu orang ni ataupun satu grup ataupun satu kumpulan ni dicipta untuk menimbulkan kekecohan di negeri Melayu ni lah. Jadi dengan kemunculan Tunku Kudin pada tahun 1831, telah mengejutkan Siam dan British. Jadi kebangkitan Tunku Kudin masa itu dengan 3,000 orang Kedah, kan ramai pun, telah berjaya sampai ke Patani. Maknanya halau daripada Pulau Kedah pergi Lok Ganu mai Pulau Batas mai Tiga Gajah. Lok Ganu tu Pulau Batas lah kan. Lok Ganu mai pi ikut Changlun, masuk Hat Nyai naik pi ke Patani akhirnya.
Jadi bila dengar angkatan daripada Kedah mai, jadi orang Patani ni naik semangat. Naik semangat, dan mereka pun berkumpul dan menghantar utusan lah. Maknanya dijemput juga orang Kelantan dan Terengganu untuk sama-sama berjuang. Yang ni yang mereka kata kalau di Terengganu tu zaman Tok Kupaluh. Tok Kupaluh Pulau Manis. Zaman-zaman tu lah, wallahualam ni cerita orang lah. Saya pun tak cek betul-betul. Jadi kebangkitan tu sudah mula dengan bukan lagi perjuangan negeri ataupun bangsa, tetapi lebih kepada perjuangan agama. Dulu bangsa, dulu konsep dia macam ni ya. Bangsa Kedah satu negeri. Bangsa Perak satu negeri. Patani satu negeri. So perhubungan di kalangan negeri-negeri Melayu tu ada, tetapi melalui perkahwinan. So bangsa ni dia agak goyang sikit. Dan pada ketika tu juga macam saya kata lah, berlaku konflik di negeri Melayu. Kebangkitan agama tu menyebabkan orang Melayu mula mengambil iktikad, menetapkan satu membulatkan tekad lah. Orang kata iktikad ni macam menetapkan hatilah. Dan akhirnya berperang lah tentang Siam, dan telah mengejutkan Siam lah. Tapi akhirnya dengan kedatangan bantuan daripada Raja Siam sendiri, telah menyebabkan angkatan Pantai Barat dan Pantai Timur ni balik ke negeri Mesin. Balik, dan Tengku Kudin tu akhirnya mati lah pada tahun 1832 lebih kurang macam tu lah. Manakala di Patani, Raja Sultan Kelantan diberi amaran untuk mana-mana orang Patani yang lari ke Kelantan mestilah diberi kepada Siam. Kalau tak bagi, Kelantan akan diserang. Dan Kelantan terpaksa bayar ganti rugi lah, 50,000 lebih juga lah, kena bayar zaman tu lah. Jadi Sultan Kelantan pun duduk fikir-fikir, kalau tak bagi, dengan daripada lu, maknanya dengan negeri Kelantan sendiri akan diserang. Jadi diserahkanlah orang-orang Patani kepada tentera Siam. Ini satu cerita yang agak menyedihkan lah, no? Dan seperti mana yang berlaku kepada orang Kedah, berlaku juga kepada orang Patani. Tapi beza dia adalah cerita berkenaan dengan cucuk buluh kat telinga tu. Dia cari satu buluh yang panjang, dia raut halus-halus, dicucuk telinga. Satu batang buluh yang panjang tu 10 orang cucuk ke telinga. Cucuk telinga 10 orang ni, kau bayanglah, buluh tu dipotong sak-sak jari ni, cucuk ke telinga. Ataupun nak jari kecil sikit kan, cucuk ke telinga 10 orang. Panjang mana buluh tu? Tujuan dia supaya tak melarikan diri. Salah satu lagi dekat keting kaki ni. Keting kaki belakang ni ditebuk dengan buluh, ditikam. Pasal dekat belakang keting tu ada satu urat kaki kita tu yang paling bawah tu, dekat tumit, antara tumit dengan buku lali tu, urat belakang tu ada satu urat. Tu urat keting. Ada orang kata keting tu betih kan, lebih-lebih kurang lah urat tu. Jadi ditikam buluh kedua-dua kaki, kiri kanan. Bila hang nak lari, silap cara, mati. Pasal urat kaki tu putus, darah akan keluar lah. Jadi saya duk bayang macam mana mereka ni berjalan. Hampa boleh bayang mereka berjalan kaki daripada Patani tu, dia bawa sampai ke Nakon Sitamarat. Dia Patani, Singgora, Nakon. Jauh. Kalau hampa naik bas lah, lebih kurang 2 jam hingga 3 jam. Naik bas, yang pun suruh jalan kot, berapa hari nak sampai. Ini orang Kedah tak rasa. Ini yang rasa hanya orang Patani. Tapi tak tahulah kan, mungkinlah ada kan, takkanlah tak rasa. Pasal zaman Kedah Patani tu kan jauh pun. Jadi Damri Malik yang menyebut tentang Kelon Sain Saib tu lah, Kelon Sain Saib yang ada di Bangkok tu.
Jadi dekat situ ada orang petani, tapi orang petani ni dah asimilasi dan mereka pun tak mengaku lah bahawa generasi muda hari ni tak mengaku bahawa mereka adalah Melayu. Mereka kata mereka Melayu jugalah, tapi kebanyakannya hanya tinggal dalam IC lah. Tapi mereka selalu kata mereka adalah Siam, kami adalah rakyat Thailand. Bangsa-bangsa ni dah macam kurang lah. Jadi zaman moden ni satu perjuangan yang lain pula lah kepada orang petani, khususnya lapis-lapis mak-mak kita lah, berjuang untuk mempertahankan bahasa, adat resam dan budaya di Patani. Tapi Allah Ta'ala tu masih melindungi mereka, maka timbul kumpulan-kumpulan baru yang berkongsi sejarah Patani. Dan perjuangan mereka tu akhirnya mendapat perhatian daripada masyarakat seluruh dunia lah. Okey. Jadi cerita 1831 tu berhenti dekat tu. Kemudiannya pada tahun 1837 Sultan Muhammad I mangkat. Ini cerita di Kelantan lah. Sultan Muhammad I Kelantan tadi ya. Dalam buku saya yang Gajah Putih di Bumi Geroda tu, saya cuba cerita secara tak langsung lah berkenaan dengan petani. Okey. Jadi cerita di Patani tu habis dekat 1831. Dan selepas kedatangan Tengku Mat Saad berperang sampai ke Patani, kemudiannya terbunuhnya Syekh Abdul Samad Al-Falembani di Hatnyai. Tapi di Patani sudah tidak ada lagi gerakan secara besar-besaran. Sampailah munculnya Tengku Mahmud Muhyiddin yang cuba untuk mendapatkan kemerdekaan daripada Siam dengan membuat satu pakatan dengan British. Tapi British dia berpihak kepada Siam. Satu referendum telah dibuat, kutipan suara telah dibuat. Saya tak ingat siapa abang saya, dia kata masa hari nak buat petition tu, referendum tu, pihak Siam telah membawa semua tok-tok mulu kampung di Petani ni bawa pergi berjalan ke Bangkok. Tok mulu ni pun tak tahu kata hari tu akan dibuat satu perjanjian. Ini cerita yang saya dengar lah, yang menyebabkan undian tu tak jadi. Maka dianggap Patani bersetuju untuk menjadi sebahagian daripada Thailand. Ini satu cerita yang lain lah. Kalau cerita yang saya baca, Harold McMichael. Harold McMichael ni zaman nak Malay Union 1909. Bukan Harold McMichael, siapa saya tak ingat. Saya tak ingat nama tu, yang buat petition. Harold McMichael lah, 1946, 1909 tu orang lain. Masa zaman Malay Union, kutipan suara dibuat di Patani. Tapi Harold McMichael kata, macam mana kita British, macam mana, adakah kita nak ambil Patani? British kata kalau kita ambil Patani jadi susah kepada kita. Sebab British daripada dulu dia memang tak mau campur tangan dalam urusan Patani. Akhirnya semasa Tanah Melayu nak merdeka 1957 tu, Patani dia berdiri dengan sendiri dia lah. Maknanya Patani gagal menjadi sebahagian Tanah Melayu. Sedih kan? Bukan dia mereka tak berjuang, tapi nasib tu tak ada. Nasib mereka kurang baik. Okay. So lebih-lebih kurang lah cerita dia yang apa saya cerita ni malam ni. Jadi sejarah ni adalah satu peristiwa yang tak sedap didengar, tetapi menimbulkan satu perasaan
kepada kita semua bahawa uh, dalam hidup ni banyaklah yang kita perlu belajar, dan berpeganglah tuan-tuan semua kepada janji Allah Ta'ala. Ini saya baca buku kisah-kisah benar masa saya form 5, kita 5 lah. Dalam buku tu dia kata, Allah Ta'ala kata tidak akan ada satu negara Islam yang akan aman. Maknanya Allah Ta'ala akan uji. Ini kita diuji sebagai manusia. Negara pun dia akan diuji. Sebab tamadun tu hidup. Bukan maksud hidup ada nyawa, tetapi tamadun tu sentiasa bersilih ganti. Kerajaan tu bersilih ganti. Bila kerajaan tu ada hidup, maknanya zaman dia hidup dan dia mati. Dia ada hidup dan mati satu kerajaan. Contohnya macam Melaka. Dia dilahirkan tahun 1400 dan dia dimatikan 1511. Tapi dia bukan benda menyawa, malah kata dia hidup. Hari kita kena pegang pada benda tu. Macam juga Patani muncul 1390 lebih. Ada kata 1380, 1350 pun ada. Patani mati 1786. Kerajaan Patani. Jadi kerajaan tu seolah-olah ada nyawa. Dia adalah seolah-olah satu makhluk. Ni saya dengar kat Puak Wahabi. Kena syarah pula. Tapi begitulah yang berlaku. Jadi kata Allah Ta'ala, tidak akan ada sesuatu negara yang akan aman, dan mereka akan sentiasa diuji. Supaya mereka ni ingat pada aku. Jadi tuan-tuan, nasib rakyat kita ni terletak kepada pemimpin. Dulu kita tak boleh memilih pemimpin, lah ni kita boleh pilih. Jadi berhati-hatilah dalam memilih seorang pemimpin. Dalam konsep feudal, raja itu adalah bayangan Tuhan. Dalam Islam, sultan itu adalah khalifah di muka bumi. Maka kita kena hormat dia, sampai kita kena sembah lah. Perkataan sembah, angkat sembah. Jadi apabila seorang sultan tu tidak berjaya membawa kerajaan dia untuk menjadi lebih maju atau kuat, maka gagallah kerajaan tersebut. Seperti mana yang berlaku dalam Sultan Patani ini. Sultan Muhammad yang overconfident, yang rasa yakin bahawa Patani akan berjaya mengalahkan Syam dengan ada 3 biji ayam yang tak pernah, yang selepas cerita zaman ratu-ratu tu tak pernah diselenggara, tak pernah digunakan. Macam tu juga dengan kita hari ni. Orang kata kalau kita tak seiring, buat apa kita belajar silat sedangkan kita ada pistol. Mana? Soalan dia mudah saja. Yang cakap tu ada pistol tak? Adakah 32 rakyat Malaysia ni ada senjata masing-masing? Hang pun tak ada senjata api, hang boleh kata lah ni perang mudah ya, buat apa silat? Ambil pistol tembak. Masalah hang tu tak ada pistol. Kalau hang ada pistol, hang bolehlah sembang kemas tu. Masalah hang tak ada pistol. Jadi apa cara hang nak bertahan diri? Silat lah. Itu jawapan dia. Okay, so saya nak baca soalan lah. Ni pasal apa? Pasal apa admin? Siapa admin ni? Ada komen muka saya ni, ada 2-3 admin ni. Aduh. Tak pernah jadi admin tu jangan duduk ni no. Jangan duduk komen apa no. Dia naik gambar sedih lah, gambar tertanya ni. Saya pula confused. Muhammad Islam tu saya. Oh, okey, saya faham.
Ni saya nak duk main ni. Ada soalan tak? Saya nak scroll soalan. Okey, adakah pihak Thailand, bujang senang, adakah pihak Thailand masih menganggap lagi Kedah adalah bekas tanah jajahannya? Ya. Jawapannya ya. Bukan dekat Kedah. Semenanjung tanah Melayu ni dianggap sebahagian daripada Siam. Dianggap sebagai Siam. Okey. Saya nak suka. Kenapa Siam marah sangat dengan petani? Adakah sebab pemberontakan kepada Siatar dan lain-lain? Okey, Siam ni dia marah sebab bukan dia marah, dia perluasan kuasa. Sebab petani mempunyai, macam mana Kedah juga mempunyai sumber hasil bumi yang banyak. Sebenarnya sumber hasil kalau kita tengok kawasan selatan ataupun Segenting Kera ni yang menghasilkan banyak biji timah, emas, kayu gaharu. Di Bangkok ni tak banyak. Jadi keperluan untuk memperluaskan ekonomi itu adalah penting kepada Siam. Tapi sebab dia kalah, sebab petani kalah kepada Siam kalah kepada petani. Jadi dia papanah lah, dia sikit hati. Okay. So lebih kurang macam itulah cerita dia. Malam ni saya live buku dah habis buku apa tak habis. Saya tak. Adakah petani hanya mampu aman dengan pemerintahan ratu? Terbukti masa pemerintahan ratu-ratu. Okey, saya nak kata hanya ratu-ratu tu saja pun susah. Sebab ketika perluasan Siam ke atas petani, rakyat petani bersetuju untuk memilih ratu-ratu. Malah ratu-ratu ni tak kahwin, sebab tu tak ada waris. Jadi mereka ni hidup bujang lah. Hanya Ratu Kuning saja yang kahwin. Ratu Kuning ni ratu yang last, ratu yang terakhir. Jadi mungkin pasal mereka ni tak kahwin, mereka boleh memimpin. Dan ayah mereka, Sultan Bahadur, telah menyediakan satu platform lah, ataupun satu kertas raja lah kot, no. Satu garis panduan macam mana nak memimpin petani. Dan pada masa tu juga petani dibantu, ratu-ratu ni dibantu oleh pembesar-pembesar yang berkaliber. Atas sebab itulah dia aman, dia berjaya atas sikap keterbukaan. Ataupun mungkin juga ratu-ratu petani berfikir bahawa aku ni seorang perempuan, maka adalah lebih baik aku menambil nasihat daripada orang lelaki yang terdiri daripada pembesar-pembesar dia. Maknanya dia tak buat satu keputusan yang diktator, satu keputusan yang hanya dia sendiri. Sebab kalau kita tengok sultan-sultan yang lelaki ni, biasanya dia akan tegas dalam membuat keputusan sebab dia ada ilmu. Okay, so macam itulah lebih kurang lah cerita pada malam ni.
Sekadar itu sajalah daripada saya. Nanti kita akan bertemu di lain hari, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.